Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pelajaran dan juga pedoman, pengajaran dan juga penoban. Sambungan kita pada malam ni ialah masih lagi pada bahagian kelima, Fi Ma'arikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbahasan mengenai peperangan-peperangan yang disertai ataupun yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah bahas Sulh Al-Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, dan kita pun dah bahas Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Malam ni kita akan sambung perbahasan seterusnya, ialah Ghazwatu Mu'tah, ataupun yang tepatnya ialah Ma'rakah Mu'tah. Dalam buku, dalam risalah dia sebut Ghazwah Mu'tah. Dalam terjemahan pun sebut Ghazwah. Sebenarnya dia kurang tepat, sebab Ghazwah ni ialah peperangan yang disertai oleh Nabi, dan Ma'rakah ialah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi tapi berlaku waktu Nabi hidup. Dan peperangan Mu'tah ni ialah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi, tapi dalam buku ni dia letak di bawah istilah Ghazwah. Jadi dia kurang tepat. Yang tepatnya ialah Ma'rakah Mu'tah. Sebab Nabi tidak menyertai peperangan Mu'tah ni. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kanat fi Jumada al-ula lis-sanati ats-tsaminah min al-hijrah. Pada bulan Jamadil Awal, tahun ke-8 Hijrah, maknanya tahun berlakunya pembukaan kota Mekah. Dia kata, wa Mu'tatu qaryatun ala masyarifis Syam. Mu'tah ialah satu tempat yang berada di kampung di pinggir Syam, maknanya dia kawasan kampung. Tusammal an bil Karak. Sekarang ini dinamakan dengan nama Karak. Bukan Karak Lebuh Raya tu. Malaysia ada Karak. Okey. Karak ni sekarang ni duduk di dalam negara Jordan. Duduk dalam negara Jordan. Dia kawasan pinggir. Maknanya kawasan-kawasan yang bukan kawasan bandar, kawasan perkampungan. Okay. Antara pusat pengajian yang terkenal, orang Malaysia kita ramai pergi belajar di Jordan ni, ialah University Mu'tah. Di kawasan ni lah, di Karak ni. Cuma orang kita ni selalu sebut silap. Universiti Mu'tah dia pergi panggil Universiti Mut'ah. Universiti Mu'tah bukan Universiti Mut'ah. Mut'ah tu benda lain. Mut'ah tu benda tak elok yang Syiah duk buat. Okay. Universiti Mu'tah. Universiti Mu'tah. Okay. Itu yang betulnya, sebab situ tempat medan Mu'tah, medan berlakunya Mu'tah. Janub Syarqil Bahril Mayyit, ianya berada di tenggara laut mati. Wa kana sababuha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad arsala al-Harith bin Amir bin Umair al-Azdi. Sebab berlakunya peperangan ni, kata penulis rahimahullahu taala, dia kata Nabi pernah menghantar satu orang utusan yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu. Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni, apa tugas dia? Tugas dia ialah membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang raja Arab yang beragama Kristian. Dalam risalah dia sebut, dia kata arsal al-Harith bin Umair al-Azdi bi kitabi ila amiri Busra min jihati Hiraql wa huwa al-Harith bin Abi Shamr al-Ghassani yad'u fihi ila al-Islam. Maksud dia apa? Tugas Al-Harith bin Umair Al-Azdi, utusan Nabi ni, bawa satu surat. Dalam surat tu mengandungi ajakan, tawaran kepada Islam, kepada satu orang wakil kepada kerajaan Rom, iaitu raja ataupun pemerintah yang duduk di kawasan Basrah. Ada kata Busra, ada kata Basrah. Okey, tapi yang tepatnya ialah Busra. Sebab Basrah tempat lain. Basrah di Iraq, Busra tu di Syam. Busra ni border di antara Jordan dan Syria. Itu tempat nama dia Busra. Okey, tapi dalam buku terjemahan disebut Raja Basrah. Basrah di Iraq, yang ni di Syam. Syam nama dia Busra. Okey. Yang bernama Al-Harith bin Abi Shamir ataupun Abi Shamr Al-Ghassani. Maknanya dia keturunan Bani Ghassan. Ghassan ni Arab tapi Kristian. Arab yang beragama Kristian. Okay. Dia kata wa kana dhalika min jumlati kutubihi allati min jumlati katabahu allati ba'atha biha alaihi salam ila mulukil alam wa umara'il Arab ba'da sulhil Hudaybiyah. Okay. Kata penulis rahimahullahu taala, ketika mana Nabi hantar Al-Harith bin Umair Al-Azdi kepada Raja Busra, pemerintah di Busra, iaitu yang bernama Al-Harith juga, Al-Harith Al-Ghassani ni, dia ni ialah proksi kepada Rom. Rom pada waktu itu berpusat di tempat lain. Cuma Syam ni ialah wilayah Rom yang berpusat di Palestin pada waktu itu. Yang mana pemerintah Rom telah meletakkan satu orang wakil mereka yang bernama Hercules ataupun Hiraql. Sebab tu kita akan tengok ada hadis dalam riwayat Bukhari tentang bagaimana berlakunya dialog di antara Hiraql dengan Abu Sufyan bila mana datang surat Nabi kepada Hiraql ataupun Hercules itu. Okey. Ini ialah surat yang dihantar kepada wakil kerajaan yang berpusat di Syam ni, di bawah Hiraql ataupun Hercules ni, wakil dia. Maknanya Rom dia ada pemerintahan yang berbagai-bagai lah. Okay. Yang Rom di Vatikan tu lain, lepas tu wakil dia di Syam, wakil dia di kawasan Busra. Okay. Pada waktu tu, kata penulis rahimahullahu ta'ala, dia kata pada waktu Nabi hantar surat ni, surat-surat yang berisi ajakan kepada Islam kepada semua pemerintah-pemerintah, maharaja-maharaja, raja-raja yang ada di sekitar tanah Arab pada waktu itu, untuk memperkenalkan agama Islam. Sama ada raja tu raja Arab ataupun raja tu bukan Arab. Dia ada Arab yang beragama ataupun berfahaman jahiliyah, dan dia ada Arab yang sudah beragama Kristian. Termasuklah surat Nabi dihantar kepada Parsi, surat Nabi dihantar ke Habsyah, banyak tempat dihantar. Okay. Pada waktu itu Al-Harith ni bin Umair Al-Azdi ni, dia jadi wakil untuk hantar kepada Raja Busra ni. Okay. Dalam surat itu, kata penulis, baginda mengajaknya kepada Islam. Ia merupakan antara surat yang diutuskan oleh baginda kepada maharaja-maharaja dunia dan juga raja-raja Arab.
Perutusan ini berlaku selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Maknanya lepas berlaku perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6 Hijrah, 2 tahun sebelum daripada tahun ke-8 Hijrah ni, berlakunya gencatan senjata. Sebab dalam isi perjanjian Hudaibiyah ni, orang Islam boleh berhubung dengan mana-mana tempat, mana-mana kawasan, boleh. Waktu itulah Nabi guna peluang ni untuk sampai, untuk declare Islam ni kepada semua tempat. Maknanya sudah luar daripada perbatasan semenanjung tanah Arab pada waktu itu. Okey. Apabila utusan baginda sampai di Mu'tah. Dalam buku ni dia kata, apabila utusan baginda ini sampai di Mu'tah, falamma nazala Mu'tah ahad al-umara'il Arab al-ghassasinah at-tabi'ina li Qaisar ar-Rum. Okey. Maksud dia apa? Maksud dia kata sini, bila mana perutusan Nabi sampai di Mu'tah pada waktu itu, salah seorang raja Arab berketurunan Ghassan yang tunduk kepada Caesar. Caesar ni kira pemerintah teratas untuk kerajaan Rom pada waktu itu. Dan bila mana sampai Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni, dia pun tanya kepada wakil Rasulullah ni, utusan Rasulullah ni. Dia kata apa pada wakil Rasulullah ni? Aina turid? La'allaka min rusuli Muhammad. Dia kata situ, dalam terjemahan sini dia sebut apa? Dia kata, apa yang kamu mahu? Ataupun sebahagian terjemahan dia sebut, kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu ni salah seorang daripada utusan Muhammad. Lalu Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni dia jawab, ya. Belum apa-apa lagi, belum baca surat lagi, terus dia pancung, dia penggal leher Al-Harith bin Umair Al-Azdi, wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bawa surat Nabi itu perkenal Islam. Bukan ajak perang pun, tapi ada rasa benci. Dan yang buat ni ialah Arab, yang bukan mereka itu asalnya Kristian. Mereka itu dikristiankan dan mereka tunduk dengan kekuasaan Rom pada waktu itu. Jadi bila mana dia bunuh utusan ni, ini ialah satu kesalahan besar dan berat. Membunuh utusan ialah benda yang tak boleh dilakukan. Membunuh delegasi tak boleh. Okey. Jadi berita pembunuhan dan kematian Al-Harith bin Umair Al-Azdi itu sampai pada Rasulullah yang berada di Madinah pada waktu itu. Baginda marah, baginda sedih kerana tiada utusan lain yang dibunuh. Bila mana Nabi punya perancangan ni nak sampaikan Islam kepada semua raja-raja yang ada di sekeliling tanah Arab ni, tidak ada utusan yang dibunuh melainkan ini yang berlaku ni, iaitu raja ataupun pemerintah Busra ni, iaitu Raja Ghassan ni, dia telah bunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah mempersiapkan angkatan tentera Islam pada waktu itu seramai 3,000 orang, melantik Zaid bin Harith sebagai panglima. Dalam riwayat yang terkenal, kalau kita tengok ketika mana dalam buku ni dia sebut, bila mana Nabi dapat berita kematian utusan yang Nabi hantar tu, maka Nabi pun alaihil amr idza lam yaqtul lahu rasula ghairuhu wa jahhaza lahum jaishan minal muslimin adattuhu 3,000. Dalam buku ni kata Nabi siapkan 3,000 tentera, wa ammara alaihim Zaid bin Harithah. Nabi arahkan yang jadi ketua ni ialah Zaid bin Harithah. Ini antara sahabat yang muda. Wa awsahum, dan Nabi pesan, in usiba Zaid falyu'miru Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Zaid terbunuh, mati dalam peristiwa perang tu, maka tampuk pengurusan ini ataupun kumpulan sahabat ini ataupun kumpulan perang ni akan diberikan kepada Ja'far bin Abi Talib. Maknanya nak sebut sini, bila mana Nabi berikan arahan, Nabi kata yang akan jadi ketua kamu ialah Zaid bin Harithah. Yang akan jadi ketua kamu ialah Zaid bin Harithah. Sekiranya dia terkena sesuatu yang menyebabkan dia mati, dia gugur syahid, maka yang akan ganti dia ialah Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far pula mati, dalam hadis yang terkenal,
maka yang akan mengganti dan akan dilantik pada waktu itu ialah Abdullah bin Rawahah. Dan sekiranya Abdullah bin Rawahah meninggal, maka kamu lantiklah mana-mana yang terbaik di kalangan kamu. Itu Nabi pesan awal-awal. Okay. Sebab tu kita tengok ada dalam riwayat, ketika mana Nabi lepaskan kumpulan ni, 3,000 orang ni diketuai oleh Zaid bin Harithah. Dalam tu ada Ja'far bin Abi Talib, dalam tu pun ada Abdullah bin Rawahah dan kumpulan sahabat tu lah, ataupun semua orang Islam yang nak pergi perang tu. Okay. Dalam riwayat yang terkenal, sama ada dalam Rahikul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri ataupun apa-apa saja kitab-kitab sirah, kita akan tengok waktu Abdullah bin Rawahah ni, dia nak pergi tinggalkan bumi Madinah ni, nak pergi perang di perbatasan negara di Mu'tah ni, orang tengok dia menangis. Nangis sebab apa? Orang duk sangka dia takut. Tak. Orang tanya dia, kenapa menangis? Dia kata, aku menangis sebab aku dengar dan aku baca satu ayat dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa wariduha. Tidak ada satu orang pun yang akan melintasi akhirat itu melainkan kena lintas ini. Yang akan pergi ke akhirat itu melainkan kena lintas ini dulu. Lintas tu lintas apa? Lintas titian sirat. Jadi dia rasa gerun, dia takut dia tak lepas yang tu. Maka dia pun rasa sedih sebab takut dia ada masalah dalam meniti di titian sirat tu. Dia bukan takut untuk pergi perang. Okay. Maka bergeraklah kumpulan ini sampailah kepada perbatasan negara ni. Okay. Pertama kita kena tahu tabiat bumi Syam dengan tabiat bumi Hijaz lain. Cuacanya lain, suhu persekitaran lain, dia punya geografi, dia punya bentuk muka bumi semua lain. Jadi para sahabat tidak biasa dengan tempat peperangan seperti ini. Kalau kita pergi ke Jordan hari ini, tempat tu masih lagi di reserve lah, maknanya tempat tu dijaga, tapi taklah dijaga dengan orang kata apa bersungguh sangat. Kalau kita tengok pun dia terbuka je. Medan Mu'tah ni dia terbuka, dia tak ada apa pagar apa pun. Cuma adalah kesan-kesan runtuhan macam bangunan yang membentuk mihrab masjid apa semua. Okey. Masih lagi ada di Karak Mu'tah tu. Okey. Cuma nak sebutnya ialah tabiat muka bumi Syam yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang yang datang daripada Hijaz ni. Okey. Dalam buku ni dia kata apa? Maka baginda mengarahkan Zaid mara ke tempat pembunuhan Al-Harith bin Umair, iaitu pergi ke Mu'tah, menyeru penduduk di sana kepada Islam. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut, tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memerangi mereka. Baginda berpesan dalam satu sabdanya. Kalau kita tengok dalam risalah ni dia sebut, dia kata, aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang Islam yang bersama kamu. Perangilah sesiapa yang kufur kepada Allah dengan nama dan juga demi jalan Allah. Jangan kamu belot jika diadakan perjanjian atau mencuri rampasan perang sebelum diagih-agihkan. Jika kamu membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua yang tak berdaya dan pendeta yang memencilkan diri di gereja, jangan kamu musnahkan pokok kurma, memotong pokok atau meruntuhkan binaan. Okay. Dalam pesanan Nabi ni, Nabi kata, usikum bitaqwallah wa biman ma'akum minal muslimina khaira. Nabi kata, aku pesan pada kamu ni, kumpulan nak bergerak ni diketuai oleh Zaid bin Harithah ni, first kali Nabi pesan, kamu semua kena takwa pada Allah. Okay. Pesanan takwa ini pada zaman itu ialah pesanan yang cukup kuat kesan dia dalam jiwa orang Islam. Berbeza dengan pesanan takwa zaman sekarang. Pesanan takwa zaman sekarang ni ialah pesanan yang masih lagi berlaku, masih lagi berlangsung. Kita tengok dalam salat Jumaat, khatib akan memberi pesanan takwa, tapi dia tak rasa kekuatan pada pesanan takwa itu. Tak rasa ada satu dawafik, penggerak untuk satu orang tu, dia macam terkejut tiba-tiba bila mana dapat pesanan takwa ni. Maknanya itu perasaan. Itu ialah kekuatan spiritual kita. Kekuatan dalaman kita yang lemah,
yang tak rasa apa-apa. Berbeza dengan para sahabat. Okay. Bila mana Nabi kata usikum bi taqwallahi wa biman ma'akum minal muslimina khaira. Itu antara pesanan awal Nabi kata. Nabi kata ighzu bismillah. Peranglah kamu dengan nama Allah. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafara billah la taghdiru. Siapa-siapa yang kufur pada Allah Ta'ala, jangan gerun, jangan berpaling tadah, serang mereka. Wala taghlu, tapi jangan melampau dalam perang. Wala taqlitu walida, ataupun wala taqtulu walida, jangan kamu bunuh orang yang tua. Wala mra'ah, juga jangan perempuan yang kamu bunuh. Wala kabiran faniya, juga orang yang sudah tua yang tak larat. Wala mun'azilan bisawma'atih, juga para pendeta yang duduk memencil diri di gereja dia. Sauma'ah tu maksudnya gereja. Sebenarnya nak terjemah sauma'ah ni gereja dia tak apa tepat. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata wala mun'azilan bisauma'atih, jangan kamu bunuh pendeta yang memencilkan diri di tempat dia sedang beribadah tu. Cuma dalam buku terjemahan dia akan terjemah jangan membunuh gereja yang memencilkan diri, membunuh pendeta yang memencilkan diri di gereja. Okay. Gereja lain. Gereja dalam bahasa Arab dia panggil kanisah. Tempat ibadah yang orang awam agama tu pun akan pergi situ. Okay. Tapi sauma'ah dia lebih kepada tempat peribadi. Di sisi orang sufi, orang-orang sufi lah, orang yang suka bab-bab tasawuf ni, dia ada satu istilah dalam orang sufi ni, dia panggil wujudnya suluk. Bersuluk iaitu memencilkan diri jauh pada orang. Okay. Tempat suluk tu dipanggil dengan nama khanqah. Khanqah tu bukan bahasa Arab. Khanqah tu ialah bahasa Parsi dan ada kata bahasa Urdu. Ataupun dargah. Kita pernah tengok kan belah-belah Kedah ada masjid dergah. Dargah ni semua ni mai pada perkataan Parsi ataupun perkataan Urdu. Dargah ni ialah tempat suluk orang tu dan akhirnya dia dimakamkan di situ. Biasanya orang nampak kubur lah dargah ni. Okay. Di sisi orang Kristian, dia ada konsep nama dia rahbaniyah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi kata wala takunu ka rahbaniyatin nasara. Jangan kamu orang Islam mengikut perbuatan orang-orang Kristian, iaitu memencilkan diri. Memencilkan diri. Sebab apa? Dalam pemikiran mereka, memencilkan diri itu lebih memudahkan untuk satu orang tu jinak jiwa dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu hanya sangkaan. Itu hanya sangkaan. Bahkan dia nak pergi kepada lebih lagi. Dalam bab memencilkan diri ni, dia buat sekatan-sekatan pada diri dia yang tak perlu pun, iaitu tak kahwin. Iaitu tidak kahwin. Tabattul. Tidak berkahwin sebab dia nak fokus kepada ibadah. Okay. Cuma Nabi pesan, kalau tengok ada padri yang macam ni di sana nanti, jangan bunuh. Jangan bunuh. Sebab memang kalau tengok di bumi Syam ni, antara agama kedua yang orang kata apa yang agak ramai pengikut dia ialah agama Kristian ataupun Masihi. Sebab tu kalau kita pergi Jordan ni Gunung Nebo. Ini antara tempat yang akan diziarahi oleh penganut Kristian sebab tempat tu disebut sebagai tempat-tempat suci. Didakwa sebagai tempat lahirnya Nabi Isa AS. Kristian Malaysia pun pergi ziarah. Bukan Kristian di sana saja. Maknanya tempat tu ada nilai bagi orang Kristian. Air sungai Syam ataupun sungai Jordan tu ialah sungai yang dianggap suci, sungai yang dianggap ada kelebihan dan ada keistimewaan. Mereka akan buat baptis di situ. Itu kebiasaan yang kita akan tengok. Sebab Syam memang tabiat dia selain pada agama, kata apa, agama Islam ialah agama Kristian yang mendominasi kawasan tu. Sebab tu kalau kita baca Quran, Tuhan sebut wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kita baca surah At-Tin ni, kita akan nampak Tuhan nak sebut buah tin ni buah yang diberkati, buah zaitun buah diberkati. Okay. Betul lah, terjemahan tu dah betul. Okay. Cuma sebenarnya yang lebih tepatnya ialah wattini wazzaitun
merujuk kepada bumi Syam. Sebab tempat yang paling banyak menghasilkan buah tin dan zaitun yang terbaik di dunia ialah di Syam, iaitu merujuk pada Syria, Palestin dan juga sebahagian pada Jordan hari ini. Merujuk kepada tempat lalu dan tinggalnya Nabi Isa AS di situ. Wa Turi Sinin, dan juga bukit Tur Sina, merujuk pada tempat Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang baik ini merujuk pada Makkah Al-Mukarramah. Tuhan sumpah dengan 3 tempat pada surah At-Tin tu, nak tunjuk pada kita, kamu orang-orang Arab, tengok di kiri dan kanan kamu, adanya Syam, adanya Mesir, terbinanya tamadun Rom, terbinanya tamadun Mesir Purba. Ni semua orang-orang hebat. Di situ kami kirim rasul, termasuk tempat kamu, iaitu Mekah. Cuma orang biasa nampak kelebihan buah tin dan juga buah zaitun. Salah satunya betul lah tu. Cuma nak katanya ayat tu dia tak fokus pada buah tu sangat. Dia nak suruh kita fokus kepada orang yang mendiami kawasan yang banyak tumbuh pokok zaitun dengan pokok tin tu, iaitu merujuk kepada bumi Syam. Merujuk kepada bumi Syam. Bila mana sebut Syam ni, dia wilayah yang luas. Syam ni bila mana kita baca dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, bila mana sebut Syam ni biasanya merujuk pada 2. Pertama ialah Dimashq, Damsyik, Syria tu. Yang kedua ialah Palestin. Yang kedua ialah Palestin. Bila mana sebut Syam, biasanya dia ke arah itulah. Biasanya 2 tempat tu. Walaupun Syam dulu ni luas, Syria, Palestin, Jordan, Lubnan, sebahagian daripada Iraq yang duduk dekat border Jordan apa semua tu, itu bahagian daripada wilayah Syam dulu. Dia sebut sebagai wilayah Syam. Okay. Dan Nabi pernah sebut tentang akan berkumpulnya tanda akhir zaman, berkumpulnya para ulama di bumi Syam. Wallahu alam, tak diketahui sebab Nabi sebut secara umum Syam yang mana satu. Cuma ada setengah-setengah hadis Nabi sebut dengan exactly tempat. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga kubu orang Islam yang paling kuat ialah di tempat yang nama dia Ghutah. Ghutah ni dalam negara Syria hari ni. Nabi kata fustatul muslimin, kubu orang Islam paling kuat, fi yaumin malhamatil kubra, pada hari berlakunya perang malhamah, perang yang menjadi tanda akhir zaman, tanda kiamat. Perang antara Rom, antara Kristian Islam memerangi satu pihak lagi. Okay. Nabi kata fustatul muslimin yaumal malhamatil kubra ardun yuqalu laha Ghutah, tempat yang disebut dengan nama Ghutah, yang mana dia tu Nabi kata min qibali Dimashq, duduk di arah Damsyik. Itu antara tanda akhir zaman. Ghutah hari ni ialah kawasan yang berisiko tinggi lah dalam Syria. Maknanya kalau Damsyik tu dia dah okey, dah tenang. Tuan-tuan tengok sekarang ni orang dah boleh pergi melancong di Syria, walaupun dia taklah selamat secara keseluruhannya, tapi sudah boleh lah nak pergi ziarah Syria tu. Tapi ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi lah. Antaranya tak boleh pergi dengan cara DIY macam ni. Dia kena ambil package travel dia orang. Maknanya kena ada tour guide daripada sana sendiri. Okay. Dan ada beberapa benda lah dia susah sikit, tapi sudah boleh dilawati. Cuma ada kawasan-kawasan yang tak boleh masuk lah. Antaranya ialah Hama dan beberapa tempat. Halab ni Aleppo lah, ataupun beberapa tempat yang lain lah. Okay. Cuma nak sebutnya Syam dalam bab akhir zaman, ianya ialah tempat yang banyak Nabi sebut. Dan kalau tengok Nabi, lepas pada Nabi wafat, ramai sahabat yang berhijrah ke Syam, duduk mendiami bumi Syam dan akhirnya wafat di sana. Okay. Balik semula kepada kita punya cerita tentang perang Mu'tah ni. Bila mana bergeraknya, dan Nabi dah beri pesanan, Nabi kata jangan bunuh orang-orang yang memencilkan diri, pendeta-pendeta yang memencilkan diri di tempat di orang beribadah tu, Sauma'ah tu. Kemudian dalam buku ni, dalam risalah dia kata, kemudian angkatan tentera Islam berangkat dengan mengharapkan keberkatan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menghantar mereka, iaitu hantar sampai kepada pintu gerbang Madinah.
Mereka terus berjalan sampailah di kawasan yang namanya Ma'an. Sekarang ni pun nama dia Ma'an. Sebahagian panggil Mu'an, tapi yang tepatnya ialah Ma'an. Ma'an ni ialah border Jordan dengan Arab Saudi sekarang ni. Selain daripada border-border yang lain lah, selain daripada sempadan-sempadan lain. Orang nak pergi buat umrah dengan jalan darat biasanya akan lalu Ma'an ni. Okay. Di sana mereka mendapat berita bahawa Hercules telah menghimpun satu angkatan tentera yang besar. Maknanya Ghassan telah bawa benda ni kepada pihak atasan, iaitu Hercules. Hercules sediakan bala tentera yang lebih besar. Angkatan tentera tersebut telah berpengkalan di Ma'ab, salah satu kampung yang dinamakan dengan Balqa. Ni pun dalam Jordan sekarang ni. Kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh Damsyik dan dikenali sebagai Amman. Sebab kalau ikut sejarah, kalau kita tengok, Jordan ni ialah satu bahagian dalam Syria dulu. Satu bahagian dalam Syria. Dia bukan sebuah negara yang mustaqillah. Dia bukan sebuah negara yang memang asalnya ada raja situ. Sebab tu kalau kita baca sejarah pembentukan negara Jordan ni, memang dia punya merdeka lagi awal daripada kita. Okay. Cuma nak katanya Jordan ni, ianya ialah kawasan tandus di ujung Syria. Di ujung Syria. Dia bukan kawasan yang subur. Orang belajar Jordan, macam saya sendiri belajar di sana, kita tahulah tabiat zaitun tu adalah sana. Itu antara benda yang memang ada. Cuma dari segi geografi tanah Jordan, lebih cantik geografi Syria lah. Lebih cantik di sana. Okay. Dan kalau kita baca sejarah lah, macam mana negara Jordan terbentuk? Negara Jordan terbentuk selepas berlakunya peperangan semenanjung tanah Arab, iaitu peperangan di antara Alu Sharif. Alu Sharif ni ialah keturunan Rasulullah yang berasal daripada Mekah ataupun berasal pada Hijaz. Tak puas hati, tak suka dengan projek ataupun satu kabilah ni, iaitu keluarga Saud yang buat negara Arab Saudi tu lah. Okay. Ali Saud ni, dia orang tak puas hati. Akhirnya keluarga ni, Ahlu Syarif ni, dia telah bersekongkol dengan British. Bersekongkol dengan British. Bersekongkol dengan British, dan British janji, kami bantu kamu lawan Ali Saud. Kalau kamu menang, kamu akan jadi raja seluruh semenanjung tanah Arab. Bukan setakat raja Mekah saja, seluruh semenanjung tanah Arab kamu pegang. Maknanya semua negara-negara teluk tu satu raja je. Dan pada waktu itu, yang bersama-sama bersekongkol dengan British ni ialah Sharif Hussein. Ini sejarah yang tak dapat digelapkan. Orang kena tahu benda ni. Sharif Hussein ni, kalau tuan-tuan nak kenal dia, tuan-tuan tengok duit Jordan, 1 dinar Jordan, duit 1 dinar tu, duit kertas 1 dinar tu, muka Sharif Hussein, itu muka dia. Yang Raja Jordan sekarang ini, Malik Abdullah bin Hussein, Sharif Hussein, Tok Wan dia, moyang dia yang awal dulu. Okay. Dia ni bila mana berlawan dengan kerajaan Saud menang. Sharif Hussein kalah. Jadi British dia macam malu Allah, dia bagilah satu bahagian daripada Syria yang terpencil buat negara situ. Terbentuklah negara Jordan. Sebab tu kalau tengok negara Jordan ni, nama rasmi dia Al-Mamlakatu Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, Kingdom of Hashimid Jordan, lebih kurang macam itulah. Sebab itu keturunan Bani Hashim. Memang Raja Jordan sekarang ini ialah keturunan Bani Hashim yang awal. Bani Hashim keturunan Nabi itulah. Kalau tuan-tuan tengok dia punya silsilah keturunan dia tu, yang tu memang keturunan Nabi lah. Memang Raja Jordan keturunan Nabi. Yang orang sehari dua duk bising ni, kemarin baru bising pun, isu Elizabeth, Ratu Elizabeth tu keturunan Nabi, yang tu karut. Yang tu tak ada kena-mengena pun. Okay. Yang pasti Raja Jordan memang keturunan Nabi. Walaupun tuan-tuan tengok dia punya permaisuri lain macam, tapi memang keturunan Nabi lah. Okay. Malikatu Rania apa semua tu, itu dia punya isteri dia lah. Okay. Cuma nak katanya, terbentuknya negara itu sebelum ada. Maknanya Amman itu ibu negara Jordan sekarang ni. Amman apa semuanya dah ada pun dulu, dah wujud. Tapi dia tidak disebut sebagai satu daulah, satu negara, tak. Sebab dia dulu ialah bahagian daripada Syam, bahagian terpencil daripada Syam. Walaupun
negara tu kecil, tapi Jordan ni dia mempunyai mata wang yang kukuh, sebab duit dia antara duit yang mahal lah di dunia sekarang ni. Tapi dari segi kemajuan dia tak maju sangat. Okey, tak apa yang tu. Kita tengok lagi, bila mana tentera Rom dia duduk di Balqa dan duduk berpusat di Amman pada waktu itu, mereka terdiri daripada bangsa Rom dan Arab yang menganut agama Nasrani. Ekoran daripada itu, orang Islam telah bermesyuarat sesama mereka. Mereka berpandangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah atau baginda memberi arahan lain untuk mereka lakukan. Namun Abdullah bin Rawahah membangkang dengan berkata, demi Allah, peperangan yang kamu benci ini merupakan tujuan sebenar kamu keluar. Sebab tahu Rom ni banyak, ramai bilangan dia. Tuan-tuan bayang, dia dah ada satu kita panggil apa istilah, satu pasukan di Amman, dia letak lagi satu pasukan di Balqa. Amman dengan Balqa ni jauh. Amman ibu negara Jordan ini, Balqa jauh lagi. Balqa lagi jauh. Okay. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Amman ni, tuan-tuan akan tengok kesan-kesan tinggalan Rom lama. Antaranya ialah Amman Citadel. Ada dia punya macam stadium dia apa semua tu lah, yang lama-lama, kesan peninggalan Rom yang lama-lama dulu. Okay. Maknanya bila mana dengar saja Rom, orang akan gerun Rom ni. Sebab dia punya kekuatan, ketumbukan kekuatan dia tu luar biasa. Jadi para sahabat 3,000 orang ni, dia rasa kita kena minta new order, arahan baru daripada Rasulullah untuk tengok macam mana gerak kita. Bila mana benda tu dah sampai pada Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah kata, apa yang kita tak suka ni, iaitu takut pada Rom, itulah yang diarahkan oleh Nabi. Jangan hantar apa-apa utusan, kita hadap. Okay, maknanya Abdullah bin Rawahah ni, dia telah membangkitkan semangat juang para sahabat untuk terus berperang dalam peperangan Mu'tah ini. Okay. Oleh itu, orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran. Seterusnya, peperangan bermula. Zaid telah berperang sehingga syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Talib menerima panji-panji angkatan tentera Islam menggantikan beliau. Ja'far pada mulanya berperang di atas kudanya, kemudian terpaksa turun dan berperang dengan berjalan kaki. Tangan kanannya telah dipotong, lantas dia telah memegang panji-panji Islam dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya pula terpotong. Lalu dia memeluk panji-panji itu sehingga akhirnya beliau turut syahid. Maknanya Zaid bin Harithah, dia perang, akhirnya dia syahid. Dapatlah urusan orang Islam ni kepada apa nama ni, Ja'far bin Abi Talib. Dan akhirnya dia pun syahid dengan keadaan yang sangat mengerikan, sebab semua anggota badan dia telah terpotong. Okay. Sekarang ni dapat pula kepada Abdullah bin Rawahah. Okay. Dalam buku ni dia sebut, pada mayat Ja'far bin Abi Talib terdapat lebih pada 70 kesan tetakan pedang ataupun tikaman lembing. Abdullah bin Rawahah ambil panji tersebut, perang sehingga dia syahid. Dan pada waktu itu orang Islam lantik Khalid Al-Walid. Okay. Cuma nak sebutnya, kalau kita pergi ke Jordan, ketiga-tiga para sahabat ni dimakamkan di situ. Orang yang belajar Universiti Mu'tah ni, dia boleh ziarah sebab dia orang paling dekat, iaitu kubur Zaid bin Harithah, kubur Abdullah bin Rawahah, dan juga kubur Ja'far bin Abi Talib. Selain daripada tu, kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah yang terkorban dalam peristiwa Ta'un Amwas, penyakit berjangkit yang menyerang wilayah Syam, dan beberapa orang sahabat lagi lah. Nak katanya Jordan ni banyak kubur para sahabat, banyak kubur para sahabat. Tapi alhamdulillah, kubur para sahabat tidaklah mengalami khurafat-khurafat yang over. Ada, tapi dia tak tebal macam tempat lain. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung balik perbahasan kita tadi. Bila mana ketiga-tiga orang sahabat yang telah diarahkan oleh Nabi itu syahid, iaitu Zaid bin Harithah, kemudian apa nama ni, Ja'far bin Abi Talib, dan yang ketiga ialah Abdullah bin Rawahah, maka yang memimpin orang Islam pada waktu itu ialah Khalid Al-Walid. Lalu dengan kelicikan dan pandainya Khalid Al-Walid ni, seri, dia taklah kata menang, tapi dia seri pertembungan di antara Rom dengan orang Islam, sehingga mereka dapat balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu lepas pada balik tu, Nabi pun gelarkan Khalid Al-Walid itu sebagai Saifullah.
Itu bermula nama Khalid Al-Walid ni dia naik pada waktu itu. Itu antara benda yang kita boleh tengok dalam perang Mu'tah ni lah. Okay. Dan akhirnya ketiga-tiga orang sahabat tu dimakamkan di sana dengan para syuhada Mu'tah yang lain. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah selesai perbahasan daripada ma'rakah Mu'tah ni, dan insya-Allah pada kali yang akan datang kita akan bahas Ghazwatul Fath ataupun Fathu Makkah. Itu yang lebih tepat sebenarnya, pembukaan kota Mekah yang berlaku selepas daripada 2 tahun perjanjian Hudaibiyah. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.